الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم. Yang kasih dan dihormati Al-Fadhil Imam, pegawai dari Tata Kuasa Masjid, muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Marilah sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di atas limpahan kurniaannya kita dapat bertemu pada pagi ini untuk kita meneruskan kehidupan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ni sebagai hamba yang menjunjung, yang patuh dan taat sepenuhnya apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan semoga kita diberi kesihatan yang berpanjangan, kekuatan istiqamah di dalam kita melaksanakan kewajipan yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, insya-Allah. Dan semoga tempat yang seperti ini, bangunan yang seperti ini menjadi rumah kedua kita. Selepas kita duduk rumah pertama kita sama dengan ahli keluarga kita, itulah kita makan, kita minum, kita berteduh daripada hujan dan panas. Jadi semoga masjid menjadi rumah kedua kita. Maknanya tempat yang selalu kita kunjungi untuk kita meraih rahmat, pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Namun tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rumah yang pertama banyak orang mudah sampai, mudah duduk. Tapi rumah yang kedua seperti ini bukan semua orang boleh sampai. Bukan semua orang boleh duduk lama. Jadi bila kita boleh sampai, bila kita boleh duduk lama, alhamdulillah. Ini sebahagian daripada nikmat kurniaan Allah, sebab Allah pilih kita untuk kita duduk di tempat yang seperti ini, alhamdulillah. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah hadis kita pagi ini hadis yang ke-14 dalam kitab Sabda Junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tajuk hadis kita pagi ni tuan-tuan, waspada ataupun berhati-hati, jangan tertipu kali kedua. Itu tajuk dia. Jangan kena tipu kali kedua. Baik. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yulda'u al-mu'minu min hujrin wahidin marratain. Rawahul Bukhari wa Abu Daud wa Ibnu Majah. Hadis sahih. Artinya orang beriman tidak akan jatuh ke dalam lubang yang sama sebanyak 2 kali. Pendek tuan-tuan hadis ni. Pendek lah. Nabi kata orang beriman dia tak akan jatuh ke dalam lubang yang sama, tempat yang sama sebanyak 2 kali. Kena dah yang pertama, hak kedua jangan duk sampai lagi. Terus. Kita tengok huraian dia, insya-Allah. Baik. Huraiannya tuan-tuan, ulama menyebut ataupun ulama menghurai hadis ini, iaitu mengajak semua orang beriman supaya sentiasa berhati-hati dan berwaspada. Itu yang pertama. Dalam setiap urusan, dan jangan sekali-kali leka dan lalai.
yang membuatkan terjumus ke dalam perkara yang tidak baik untuk kali yang keduanya. Jadi tuan-tuan sekalian, yang pertama Rasulullah ingatkan kita supaya orang beriman ini supaya sentiasa berhati-hati, supaya sentiasa berwaspada. Itu sifat kita. Maknanya kena beringat selalu, kena selalu beringat, ingat mengingati. Ingat mengingati pun Allah sebut dalam Quran. Allah sebut dalam firman-Nya, iaitulah fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, kerana peringatan itu memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Jadi maknanya kita selalu kena peringatkan antara satu sama lain, yang pertama. Kemudian yang kedua, suruh waspada, kena sentiasa berhati-hati dalam setiap urusan kehidupan kita. Jangan sekali-kali kita lalai ataupun leka. Sebab kita dah kena dah, jangan sampai kena kali yang kedua. Termasuk dia di antaranya. Dalam kehidupan kita, ulama kata terdapat perkara yang berkaitan dengan urusan agama dan perkara yang berkaitan dengan urusan dunia. Itu hidup kita. Maknanya selagi kita hidup, ada urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ada urusan kita dengan urusan keduniaan. Jadi sama ada perkara yang berkaitan dengan agama, sama ada perkara yang berkaitan dengan urusan dunia, maka Nabi suruh kita berjaga-jaga, Nabi suruh kita berhati-hati. Apatah lagi dalam urusan agama. Sebab namanya kita orang Islam, tuan-tuan, kita memikul amanah daripada Allah. Kita terima dan kita pikul amanah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk mengimarahkan dunia ataupun bumi ini dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu amanah pada setiap kita. Jadi ulama menghuraikan apakah amanah yang Allah tawarkan pada kita. Apakah amanah yang Allah tawarkan itu yang pada asalnya ditawarkan pada gunung ganang, bukit bukau, langit bumi. Inna aradnal amanata 'ala samawatil ard. Kan Allah kata kami amanahkan, tawarkan amanah itu pada langit, pada bumi, pada gunung ganang. Fa abaina, semua tak mau terima. Gunung ganang, langit bumi, hak besar pada kita tu, tak mau terima, tak sanggup nak terima amanah tersebut. Maka siapa yang terima? Kita. Fahamalah hal insan, terima amanah itu ialah manusia. Jadi bila kita sebut amanah, ulama menghuraikan apakah amanah itu. Yang pertama, tuan-tuan, Allah amanahkan pada kita yang kita terima ni, iaitulah yang pertama, iaitulah asyahadah ataupun at-tauhid. Itu amanah yang pertama. Maksud dia, kita diamanahkan oleh Allah untuk jaga akidah dan agama kita, mentauhidkan Allah. Sebab mengajak kepada mentauhidkan Allah bukan hanya dibuat oleh Nabi kita, tetapi bermula pada Nabi Adam alaihi salam. Benda yang sabit, tetap. Mana bila Allah utuskan Nabi Adam, ciptakan Nabi Adam, dan Nabi Adam dia ada keturunan dia, anak-anak, cucu, cicit dan sebagainya, maka ajaran dibawa Nabi Adam itu iaitulah mentauhidkan Allah. Mengajak manusia supaya mentauhidkan Allah, menyatu, mana Allah itu tunggal, dan kenal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu amanah pertama, jaga agama. Kan? Di antara apa kita panggil maqasid syariah kita ni, hifzuddin. Kan? Jaga agama. Jadi bila sebut jaga agama ni, banyak benda yang perlu kita laksanakan, kita kena buat. Sebab agama itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Para nabi, rasul ini mereka hanya menyampaikan apa yang telah pun diwahyukan oleh Allah kepada mereka. Sebab agama ini bukan rekaan manusia, bukan rekaan para malaikat, tetapi datang daripada
Allah Ta'ala. Sebab tu agama Islam ini di mana pun kita akan jumpa manusia. Di mana kita pergi tuan-tuan, kita akan jumpa orang beragama Islam. Kita akan jumpa orang Islam. Hujung dunia, tak mana pun kita akan jumpa, insya-Allah. Hebatnya agama Islam ini. Sebab daripada Allah. Tapi kalau agama lain, payah nak jumpa. Maknanya dia tak semua ada. Kepercayaan agama lain tu. Kalau satu agama ni kita pergi dengan lain, macam Buddha. Buddha ni dia banyak tak mana. Pergi tak lain mungkin kita tak jumpa. Kristian pun begitulah. Jadi maknanya agama selain pada Islam, tidak semua penduduk dunia mengadutinya. Tapi sebut saja agama Islam, semua penduduk dunia, tak mana kita pergi, kita akan jumpa orang Islam ataupun orang yang hidup sebagai seorang Islam. Itu kelebihan. Okay, tuan-tuan, Allah amanahkan kita jaga agama. Jaga agama itu, jaga tauhid itu, jaga syahadah tersebut. Supaya kita jangan buat sesuatu yang boleh merosakkan syahadah, merosakkan agama. Sebab tu dalam bab murtad, hukuman dia berat. Tidak ada hukum, banyak ulama bahas murtad ni hukum dia mati. Ditangkap, dibicarakan, diberi peluang untuk bertaubat, tidak mahu bertaubat, maka hendaklah dihukum mati. Itu murtad sebab dia telah merosakkan ataupun dia telah meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu amanah yang pertama. Amanah yang kedua pada iaitulah as-salah. Bila Allah Taala suruh kita jaga agama, di antara nak mengukuhkan agama tu sembahyang. Jangan sekali-kali meninggalkan sembahyang. Sebab sembahyang itu waktu itu telah ditentukan oleh Allah. Yang wajib ke atas mukallaf yang cukup syarat. Maka sembahyang itu di antaranya untuk mengukuhkan agama seseorang. Bagaimana dia tak sembahyang, maka tak sempurna agama dia. Tak sempurna cara hidup dia. Sebab hubungan dia dengan Allah tidak ada. Manusia ni bila tidak ada hubungan dengan Allah, tuan-tuan, dia akan jadi rosak. Sebab tidak ada hubungan dengan Allah. Jadi kita bila ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah tuan-tuan, siapa pun, nama saja orang Islam, bila dia sembahyang tuan-tuan, dia datang masjid, dia mengaji, insya-Allah selamat. Walaupun ada ketikanya kita tengok cara dia tu, tapi mudah-mudahan kita berdoa pada Allah sebab dia tidak meninggalkan sembahyang. Dengan sembahyang tu banyak boleh membina dan membentuk seseorang menuju ke arah kehidupan dia yang lebih baik. Sembahyang tuan. Jadi anak-anak kita kena jaga. Tekankan, didikkan mereka supaya jangan tinggal sembahyang. Kemudian yang ketiga iaitulah as-saumu, puasa, juga amanah. Puasa di bulan Ramadan itu amanah Allah kepada kita sebab benda wajib. Puasa bulan Ramadan yang kita baru saja lalui pada tahun lepas, hijrah yang lalu. Mudah-mudahan tahun hijrah tahun ni 1445 ni Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, sihat sebaik-baiknya untuk kita berpuasa di bulan Ramadan, insya-Allah. Kena doa pada tuan. Doa juga kena bagi panjang umur supaya kita dapat berpuasa tahun ni, dapat jumpa Ramadan. Ini amalan sahabat. Sahabat ni lepas saja habis Ramadan, masuk 1 Syawal tu, berdoa dah. Supaya Allah Subhanahu wa taala panjang terima amalan yang dilakukan pada bulan Ramadan. Lepas tu berdoa lagi supaya Allah Taala panjangkan umur, jumpa pula Ramadan tahun yang berikutnya. Sebab kelebihan-kelebihan yang begitu banyak Allah sediakan pada hambanya yang beriman di bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, nak sebut amanah ni banyaklah. Tu di antaranya lah 3 yang nak sebut. Banyak lagi. Dia punya huraian ulama yang berkaitan dengan amanah yang Allah Taala tawarkan kepada kita. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu yang kata agama.
Sebab tu hidup beragama ni dia tak rugi. Orang yang berpegang dengan agama dia tidak akan rugi. Apa pun dia tak akan rugi, dia tidak akan menyesal. Sebab dia hidup berpandukan kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang kedua tuan-tuan berkaitan dengan urusan dunia. Beragama pun Nabi suruh kita berhati-hati, maka begitu juga dengan urusan dunia. Urusan dunia kita berurusan dengan seseorang, dia tipu dah kita yang pertama, lepas tu dia mai huluk tangan nak dengan kita lagi. Hang dulu hang tipu kami dah, dulu hang tipu aku dah, takkan kali kedua ni aku nak sambut lagi. Berhati-hati lah. Berhati-hati, tengok orang tu macam mana. Dulu dia tipu kita lah, kita pun habis lah kat dia. Kawan ni tuan, janji ni tetap dia tinggal kita, khanak kita. Lepas tu dia tersempit macam kita pula dah. Jadi hak kedua tu kena berhati-hatilah. Sebab panggil manusia ni ada jenis macam binatang. Macam binatang, bila dia tersempit dia cari, tapi bila dia lebih bebas dia nak tokak kita balik. Jadi hak lagu tu kita kena ingat. Ada jenis dia tak kena jasa. Tapi yang kita tengok orang duk dalam YouTube ke video-video tertentu kan, Maha suci Allah Taala, Allah nak ajak kita. Binatang ni dia pandai. Dia pandai menghargai orang tolong dia. Kucing, binatang laut sekalipun, hak dalam laut di darat. Tu Allah nak ajak kita. Binatang ni dia bukan menerima apa, dia bukan boleh macam kita cara fikir dia. Istimewanya kita ni tak boleh banding dengan depa. Binatang ni boleh diajak. Boleh diajak binatang ni. Ajak dia sampai dia boleh faham. Sebab tu dia tengok orang ajak kambing, dia belah kambing banyak. Seutas tali pun tak ikat di tengkok kambing tu. Dia lepas pergi turun, main pukul 7 ke pukul 6 setengah petang, dia berdiri dekat lubang kambing tu je, kandang kambing tu. Dia tepuk tangan, dia panggil, balik, balik. Ada hari perlis mana kan. Dia kata, balik, balik, malam dah. Berdebu berkat balik. Mudah kan tuan. Kita tempik anak kita, balik, balik, dah nak balik lagi. Tu hak kita duk ajak hari tu. Tu Allah tunjuk kita. Mudah kan. Binatang kalau serah tu bila ditunjuk ajak, hak cengeng pun dia jadi dijenak. Cara tu didik beruk naik petai, naik nyok tu. Tapi itulah kelemahan binatang ni, dia boleh terima tunjuk ajak, tapi dia tak boleh nak ajak kawan dia. Tu kelemahan dia tu. Kita ajak dia, pandai dah binatang ni. Burung apa-apa semua, hak jenak kita, kucing pun kita ajak dia. Dia boleh pakai untuk dia. Tapi dia tak boleh turun ilmu kat binatang hak lain. Tapi manusia ni Allah bagi keseimbangan, terima tunjuk ajar, kita boleh ajak. Lepas tu dia ada ilmu, dia kefahaman, dia ada kemahiran, dia boleh sampai pula pada orang lain. Itu kelebihan kita sebagai manusia. Jadi tuan-tuan sekalian, urusan dunia. Maka oleh itu ulama kata perkara berkaitan dengan urusan agama lebih perlu dan lebih berhak untuk berhati-hati serta diawasi. Jadi hak urusan agama lah perlu sangat dihalusi ataupun dibuat dengan cara yang sangat berhati-hati sebab dia melibatkan agama. Melibatkan agama. Sebab kita ni mesti kena jaga agama. Maksud dia kita jaga agama ni bukan dia fikir hak kita saja. Orang kata biar pergi ke depan lah, yang penting aku boleh sembahyang, yang penting aku boleh pergi mengaji, yang penting masjid orang tak roboh. Senang dia fikir. Tu dia fikir diri dia. Dia tak tahu dengan cara dia fikir tu esok masjid tak ada, dia nak cari tak mana. Jadi bila sebut agama ni kita kena fikir untuk nak menjaga agama kita, nak jaga ummah kita, nak jaga umat Islam. Jadi apa saja bentuk benda yang boleh melemahkan agama ataupun yang boleh menindas tentang agama Islam, kita kena berjuang mempertahankan. Apa saja perbuatan yang boleh menjurus kepada
rosak agama ataupun boleh menindas agama kita, ataupun memberi ruang kepada orang lain untuk menindas agama ataupun menghina agama kita, tak boleh kita biar. Begitu. Bukan dia rasa biar pergi kat mereka, yang penting boleh sembahyang. Akhirnya banyak negara yang jadi macam tu. Dia tipu, akhirnya habis tuan-tuan. Negara-negara luar ada setengahnya begitu. Apalah tak pergi kat mereka tu, dunia saja tu. Kita tupu akhirat sudah. Dunia tak pergi kat mereka. Dunia tu untuk kita sampai di akhirat. Dunia untuk kita nak raih pahala sebanyak mungkin untuk kita buat bekalan bila kita bertemu Allah di hari akhirat nanti. Baik. Ini beri syarat bahawa seorang mukmin yang sebenar tidak akan terkena untuk kali keduanya, kerana hatinya yang sentiasa beringat dan sikapnya yang setiap waspada dengan suasana sekeliling, dan dia akan lebih berhati-hati dalam setiap keadaan. Waktu Rasulullah Islam ni dia kata kena berhati-hati, jangan sampai jatuh kali yang kedua, jangan sampai terkena untuk kali yang kedua. Baik, sebab datang hadis ni, mana dah sebab datang lafaz Nabi ni tuan, sebab apa Nabi bersabda demikian? Ada tu kisah. Daripada kisah bernama seorang Abu Izzah Amru bin Abdullah Al-Jamhi. Nama kisah seorang lelaki ni. Kisah dia ni ialah seorang penyair. Seorang penyair Arab dulu, jenis penyair artis, macam artis lah. Dan ni banyak duk buat syair, pantun. Kat Arab ni dia lebih sonok lagu tu. Syair, pantun, lagu-lagu. Kita Melayu pun ada jenis kaki pantun. Pantun. Dua ingat tahun 70-an dulu kan? Kan 80-an dulu. Tak ingat lah. Kecil dulu ingat lagi. Radio Kedah kan, dia ada sesi berbalas pantun. Anda ingat lah. Haji Derih ingat apa tu. Tahun berapa? 70-an kan 80-an. Kan? Oh syok kan. Yang minat-minat pantun tu dengar gelak sebab cara jawab tu dia lawak. Bukan dia merapu, dia jawab kan. Lah ni mana ada? Tak ada lah ni. Tak. Kepakaran tu tuan-tuan. Kepakaran tu. Dekat pantun Upin Ipin boleh lah. Kan? Tu dua rakaat ambil ikut mana kita tahu tu budak kan. Tu. Itu bahasa Melayu kita. Peminang dulu pun nampak kena hantar orang pandai pantun, hak jaga sana pun hak pandai jawab. Lagi pakai tak jawab sengak ke tu. Kita Melayu. Arab pun dia ada. Jenis syair, lagu-lagu dia, memuja perempuan, memuja diri sendiri, macam-macam. Tu. Sebab tu di antara tohmahan musyrikin tuan-tuan, bila Nabi setiap wahyu yang turun, bila Nabi baca Al-Quran, dia berkata apa? Ni syair. Kata kat Nabi, ini lagu-lagu lama dulu. Bukan kalam Tuhan, dia berkata. Tu. Di antara tuduhan musyrikin terhadap Nabi SAW. Jadi Amru tuan, Abu Izzah Ammar bin Abdullah ni, dia seorang penyair dan ditawan oleh Rasulullah dalam peperangan Badar. Peperangan Badar, peperangan pertama dalam Islam. Dalam peperangan Badar ini, tentera Islam 313, musyrikin 1000 lebih. Jadi Allah kurniakan kemenangan. Menang ni kerja Tuhan. Sebab tu kita buat kerja untuk menangkan Islam. Dengan bersungguh-sungguh, bermunajat dan berdoa pada Allah. Menang tu Allah bagi. Kita buat kerja saja. Kalau tak menang pun tak apa, sebab kita sudah buat kerja untuk bantu Islam. Rupanya akhirat besok bila tanya, hamba apa untuk Islam? Tolonglah sikit-sikit. Tak apa, tolong ada juga. Ni duk sekat orang nak buat kerja untuk Islam. Nak jawab guna depan Tuhan. Kita orang Islam duk sekat, duk sokong orang tak mau kat Islam. Duk sokong orang nak sekat tentang agama Islam. Siapa kita depan Tuhan besok? Nak jawab lagu mana? Walaupun duk rokok 3 hari 3 malam pun, sujud 4 hari 4 malam pun, tapi di hati ni tak yakin dengan perjuangan Islam. Siapa kita sebenarnya? Jadi kemenangan tu milik Allah. Kita bekerja saja. Lepas tu bila Allah bagi kemenangan pada umat Islam, Fathu Makkah, tu ayat kan. So, iza jaa nasrullahi wal fath. Bila datang pertolongan Allah dan penaklukan kota Mekah.
bukan tengok manusia tu masuk agama Allah berduyun-duyun. Lah kali Allah sebut apa? Fasabih, adalah kamu bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala di atas kemenangan tersebut. Jadi hak menang ada sujud syukur dah. Menang kena sujud syukur. Sebab Allah bagi kita menang. Nak jaga agama Allah, nak jaga rakyat. Nak jaga negeri. Negara yang Allah bagi hasil masuk yang begitu banyak. Insya-Allah mudah diberkati, mudah-mudahan diberkati. Brunei bila dia isytiharkan laksanakan hudud tuan-tuan. Tuan-tuan ingat lagi. Apa yang Allah bagi kat Brunei? Jumpa lagi telaga minyak. Berapa buah lagi telaga minyak depa jumpa. Yang telaga minyak tu boleh digunakan berapa puluh tahun. Dia buat isytihar nak laksanakan hudud. Kita tutup kedai judi. Allah bagi REE. Hak daripada kalau nak tu. Ya sekilo 7,000, ingatkan RM2.5. Lah sebelum ni kita bertata REE tu, hadis tu ingatkan harga macam sekerak gitu lah. Sekilo RM2.5, RM3. Rupanya sekilo 7,000. Tu dia. Jual 2 kilo boleh ambil kereta kancil lah, boleh Vivo ke apa cash. 14,000. Oi, boleh beli motor besar. ADV, Honda ADV skuter. 2 kilo lah jual benda tu. Tu dia Allah bagi tuan-tuan. Tu maknanya tak rugi bila kita imarahkan bumi Allah ni dengan cara yang sangat dikenaki oleh Allah. Jadi akhirnya tuan-tuan dalam peperangan Badar ni Ammar Abdullah ni ditawan. Ditawan oleh Nabi SAW. Tapi bila ditawan tuan-tuan ada merayu kat Nabi, dia kata dia orang miskin, anak ramai, siapa nak jaga anak dia. Dia orang kafir ni. Merayu kat Nabi. Dia orang miskin, anak ramai, isteri dia pun tak kerja apa, jadi siapalah nak jaga keluarga dia, siapalah nak sarah hidup anak-anak dia. Itu rayuan dia tuan-tuan. Jadi bila dia merayu begitu, maka Nabi bebaskan dia. Sebab perang Badar ramai yang ditawan. Orang kafir yang musyrikin yang ditawan. Jadi ada masuk Islam, ada yang dia tak masuk, ada yang kena bayar papasan. Jadi Amr tuan bin Abdullah ni Nabi bebaskan dia dengan tanpa syarat, mana tidak diminta bayaran. Tak perlu bayar 20,000, bebas kamu. Tapi Nabi bagi syarat kat dia dengan syarat lepas ni jangan lagi kamu menentang Islam, jangan duduk perang dengan orang Islam dah. Tu bagi syarat kat dia. Aku bebas, tapi lepas ni kamu jangan lagi penentang kepada Islam. Tu syarat Nabi kat dia. Baik. Jadi tuan-tuan sekalian, kemudian lepas tu berlaku peperangan Uhud. Bila orang kafir kalah, mereka dendam. Tu kita kena ingat tuan-tuan. Orang kafir musuh Islam, dia akan berdendam dengan orang Islam. Tapi bagi bila dia kalah. Tu kita kena ingat. Tu kena berhati-hati. Tu sejarah. Bukan saja Nabi, umat-umat dulu pun yang menentang Islam ni, bila mereka kalah tuan-tuan, mereka akan dendam. Tu sifat mereka. Mereka taram nak buat lagu mana ni, nak balas balik. Tu. Jadi peperangan Uhud, musyrikin Mekah ni dendam sebab perang Badar tu mereka kalah teruk. Orang-orang hebat mereka kalah, tungging kalah. Kalah tungging dah, senyap tak apa, tak kata apa dah. Duk cari duk tak mana apa ni. Jadi mereka dendam, mereka atok strategi perang Uhud, perang ramai lagi. Jadi dalam peperangan Uhud tuan-tuan, yang kita baca sejarah apa yang berlaku kepada Nabi dan para sahabat umat Islam. Banyaklah kita nak sebut yang tu. Baik. Jadi bila perang Uhud tuan-tuan, Amr bin Abdullah Ajamih ni damai lagi. Tu kata. Masa perang Badar dia berjanji dah, okey tak mau dah lawan Islam. Mai perang Uhud, bagi duit kat dia Uhud. Pok ni dengan duit buta mata. Dia pun pi pula tuan-tuan sertai peperangan itu lawan orang Islam. Sedangkan dia sudah berjanji tak maulah, tak tiba, langgar syarat. Akhirnya bila tuan-tuan, bila dah berperang, sekali lagi dia ditawan. Amr ni bin Abdullah ni kena tawan kali yang kedua dalam peperangan Uhud.
Bila dah kena tawan macam biasa, merayu. Supaya dibebaskan, anak kecil lagi, isteri pun tak kerja apa, saya orang miskin. Macam ayat dulu juga. Ayat-ayat cinta. Ayat dulu juga, masa perang Badar dulu. Apa Nabi buat tuan-tuan? Pada ketika ini Rasulullah bersabda kepadanya, engkau telah menipu Muhammad sebanyak 2 kali. Itu Nabi kata. Nabi kata, hang tipu Muhammad 2 kali dah. Kali pertama hang berjanji tak mau perang, kali yang kedua hang mai juga perang dengan kami. Akhirnya tuan-tuan apa Nabi buat? Nabi perintahkan supaya dia dipancung. Tu tuan-tuan. Nabi pancung hukum mati. Sebab apa? Orang ni telah mengkhianati perjanjian dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah tuan-tuan, sebab tu Nabi kata orang Islam dia tidak akan jatuh. Mana kamu dah buat kali pertama, kali kedua tak boleh dah. Sebab kamu dah buat benda yang sangat dicemooh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dia kata asal datangnya lafaz hadis ni tuan-tuan. Maknanya Nabi suruh kita supaya berhati-hati. Jangan mudah tertipu dengan perancangan musuh-musuh yang sentiasa mencari ruang untuk menentang orang Islam. Baik, sebagai pengajaran hadis kita pagi ni tuan-tuan, orang beriman mestilah sentiasa berwaspada dengan perancangan jahat musuh. Ingat tuan-tuan. Allah pun sebut dalam Quran, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Al-Quran Allah peringat kita, walan Allah datangkan dengan walan, waw lan dengan nun, waw lam nun, walan. Lan tu tuan-tuan dalam istilah Arab ni bermakna tidak. Tidak ni bukan makna tidak untuk 2 minggu, tidak untuk 2 bulan, tidak untuk 2 tahun. Tidak ni sampai hari kiamat. Tu lafaz daripada ayat Quran ni tuan-tuan. Sebab kataan makna tidak ni lain berlan ada lagi. La makna tidak, lam makna tidak. Tapi bila datang dengan lam dengan nun, lan itu makna tidak berpanjang, mana berpanjangan lil abad, sampai hari kiamat. Jadi Allah sebutkan kita sampai hari kiamat, sampai bila-bila pun orang Yahudi dan Kristian tak akan redha kepada kamu sehingga kamu ikut agama mereka. Allah sebut dalam Quran. Musuh Islam dia tak akan berdiam diri tuan-tuan terhadap orang Islam. Apa saja dia buat. Jangan tertipu. Ni bila majlis buka puasa ada mai buka puasa orang kita. Bagusnya mai buka puasa. Bagus faham ke puasa? Sebab tak semua sembelih ilmu korban. Tak jangan ambil ilmu tu. Tu kena ingat tuan-tuan. Mudah sangat orang kita tertipu. Tapi tuan-tuan tahniah lah tuan-tuan. Hak tuan-tuan pilih tu boleh mai jadi tu imam. Boleh mai mayat. Kalau hak dulunya apa dia? Alhamdulillah lah tahniah. Boleh mai mayat, boleh mai sembahyang tuan-tuan. Alhamdulillah Tuhan bagi senang. Baik. Yang kedua, ketegasan dalam bertindak sangatlah perlu. Dalam beragama ni tegas. Kalau Nabi tegas, Nabi pun bunuh hukum pancung sebab 2 kali lah. 2 kali dah tipu kami, kali kedua tak. Itu tuan. Yang ketiga, kita Islam mengambil iktibar dan pengajaran daripada setiap peristiwa dan kejadian. Tu. Apa yang berlaku kena ambil pengajaran dan iktibar. Supaya kita sentiasa berwaspada. Yang terakhir tuan-tuan, orang yang beriman akan dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah tuan-tuan, kita beriman pada Allah, kita buat kerja yang Allah suka, insya-Allah Allah Taala akan tetap pelihara kita. Walaupun dibuat berbagai-bagai strategi ataupun cara musuh nak buat kita, Tuhan jaga insya-Allah tuan. Sebab kita ni membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, itulah sedikit pengajaran berkaitan dengan hadis kita pada pagi ini insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati dan merahmati pertemuan kita pada pagi ini insya-Allah. Jadi selepas ini kita akan sambung hadis yang ke-15. Tajuknya seseorang bersama dengan orang yang disayanginya. Apa maksud tuan-tuan? Seorang tu dia akan bersama dengan orang yang dia sayang. Jadi insya-Allah kita tengok
lah pada bulan depan pula apa maksud tajuk hadis yang kita akan mengaji sama-sama kita bincang pada bulan depan insya-Allah. Jadi nak asal sekadar ni saja yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Salah silap itu kelemahan dan kekurangan daripada anak sendiri. Kita sama-samalah tangguhkan majlis ilmu kita pada pagi ini. Kita sama-sama baca surah Al-Fatihah. Mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah sampaikan pahala bacaan ini kepada Alham tuan guru, para alim ulama, tuan yang bapak kita khususnya dan semua sahabat-sahabat yang telah pergi meninggalkan kita. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اللهم أعزنا اللهم أعفنا منك ولا أعفنا اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا اللهم اصلح المسلمين في كل مكان وانصرهم على أعدائهم اللهم عليك بمن ظلمنا ومن عادانا ومن خاننا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمدلله رب العالمين. سبحانك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.